Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertamanya, marilah kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Makan. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan Allah bagi kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berpegang pada malam ini. Jadi yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Samah sebagai guru kita pada malam ini dan kepada sahabat-sahabat yang join program kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. Terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator pada malam yang mulia ini, pihak penganjur, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang mulia ini kita akan sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin, anjuran doa Dumbuluh Gading. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Patut anda minta maaf lah dalam beberapa kali kita menangguh pengajian kita kerana ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dielokkan. Jadi malam tadi sebenarnya, malam magang itu anda nak baca sebenarnya, cuma oleh kerana kuliah maghrib, lepas tu ada orang tanya soalan pula jadi panjang, lepas daripada tu pula ada buat jamuang pula, jadi ambil masa, jadi tidak sempat malam. Baik, ala kulli hal, jadi insyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita kata dianya kita ambil depan sikit, kita undur sikit. Wa ma adrakahu al-masbuqu fa awwalu salatihi fayu'idu fil baqi al-qunut. Maksudnya apa hak yang sempat oleh makmum masbuk, sebenarnya itu adalah permulaan sembahyangnya. Jadi hak yang makmum masbuk siapa lewat, dia sempat ke mana? Baik. Jadi makmum masbuk dia mari lewat tu, dia katakanlah dia mari pada rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat, maka dia pun akad takbiratul ihram bersama dengan imam, sedangkan imam rakaat yang ketiga keempat dah. Maka kira apa yang sempat oleh makmum masbuk, dia kira permulaan sembahyang makmum masbuk. Lalu kemudian kata dia fayu'idu fil baqi al-qunut, maka makmum masbuk dia kena ulang pada hak yang berbaki itu akan kunut, walaupun dibaca dah kunut bersama dengan imam. Kerana kunut yang dibaca bersama dengan imam dikirakan sebagai kunut kerana mengikut imam. Dan tempat kunut pada asalnya pada penghujung sembahyang. Sebab itulah dia kena ulang balik kunut. Katanya walau adraka rak'atan minal maghribi tasyahada fi thaniyatih. Kalau dia sempat satu rakaat daripada maghrib, dia kena tasyahud pada rakaat yang kedua. Sebab dia rakaat yang pertama hak yang dia tasyahud saat itu kerana mengikut imam. Jadi apabila masuk pada rakaat yang kedua, dia kena tasyahud semula lah. Jadi bermakna kalau dia sempat satu rakaat daripada sembahyang maghrib, jadi dia buat tasyahud setiap rakaat. Rakaat yang pertama kerana mengikut imam, rakaat yang kedua adalah kerana tasyahud awal dia, rakaat yang ketiga adalah tasyahud akhir dia.
Wa in adrakahu raki'an adraka ar-rak'ah. Kalau dia sempat dengan imam dalam keadaan imam rakaat ataupun adrakahu al-ma'mum, maksudnya wa in adrakahu, jika sempatlah makmum hu kembali kepada imam hal keadaan imam raki'an ketika rakaat, maka ketika itu adraka ar-rak'ah, sempatlah makmum tersebut akan rakaat itu. Jadi nak kira sempat rakaat ataupun tidak makmum masbuk ni dia kena tengok sempat rakaat bersama dengan imam. Qultu, berkata Imam Nawawi, aku berkata bisyarti an yatma'inna qabla irtifa'il imam an aqalli ruku', dengan syarat bahawa tamakninah lah makmum masbuk sebelum daripada bangun imam daripada sekurang-kurang rakaat. Jadi biar dia kena tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam. Kalau tidak sempat tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka tidak dikirakan sempat rakaat itu. Walau syakka fi idraki haddil ijza' lam tuhsab raka'atuhu fil adhar. Sekiranya makmum masbuk tu syok pada sempat had memadai, aku sempat kedok rakaat bersama dengan imam, maka lam tuhsab raka'atuhu fil adhar, tidak dihitungkan akan rakaat tersebut mengikut kaul adhar. Kalau kira dia kira sempat kedok kira dak sempat. Okey, katanya wa yukabbiru lil ihram, dan bertakbirlah makmum masbuk untuk ihram, thumma lirruku', kemudian untuk rakaat. Jadi dia kena buat dua takbir, satunya takbiratul ihram, hak tu wajib, lepas tu turun kepada rakaat dia kena takbir yang lain pula. Tu takbir intiqalat. Fa in nawahuma bi takbiratin lam tanaqid. Jika dia berniat keduanya, satu takbir, fa in nawahuma bi takbiratin, dia berniat keduanya, takbiratul ihram dan takbir turun kepada rakaat dengan satu takbir, lam tanaqid ay lam tanaqid salatuhu. Jadi dia siapa tu imam rakaat, dia pun Allahu akbar. Okey, Allahu akbar, itulah takbiratul ihram, hak itulah dia qasak takbir untuk turun kepada rakaat. Satu takbir dia niat dulu, satunya takbiratul ihram, yang keduanya dia takbir turun kepada rakaat, maka menjadi tak sembahyang dia lam tanaqid, tidak jadi sembahyang dia, tidak jadi sembahyang dia. Baik, wa qila tan'aqidu nafla, kata qil jadi sembahyang dia saat itu sunat, tidak jadi fardu. Pandangan mu'tamad tidak jadi sembahyang dia. Wa illam yanwi biha syai'an lam tan'aqid 'ala sahih. Kalau dia tidak berniat dengan takbir itu akan sesuatu, dia Allahu akbar turun kepada rakaat lalu, dia tidak niat takbir tersebut, takbiratul ihram pun tak, takbir turun kepada rakaat pun tak, maka tak jadi juga sembahyang dia mengikut kaul yang sahih. Kabir. Katanya walau adrakahu fi i'tidalihi, sekiranya sempatlah makmum masbuk akan imam di dalam i'tidalnya, dalam i'tidal imam. Jadi kita sampai saat itu dah adang dah nak rakaat, tu imam i'tidal dah, Allahu akbar, tu imam pun i'tidal kan. Maka fama ba'dahu, maka apa hak yang selepas daripada i'tidal. Okey, selepas daripada i'tidal dia sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangun daripada sujud yang kedua, intaqala, berpindahlah ia makmum, ma'ahu, bersama dengan imam, mukabbirah, hal keadaan makmum masbuk saat itu berpindah bersama dengan imam, dia mengucap takbir. Okey, faham tak Zul? Sekarang ni tu makmum masbuk dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam. Okey, kira dak rakaat tu tersebut bagi dia? Kira dak rakaat tu untuk dia? Tak kira. Makmum masbuk ketika dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka tidak dikirakan rakaat itu baginya. Okey. Dia sempat dengan tu imam ketika tu imam i'tidal. Okey, dia Allahu akbar, lepas tu terus dia i'tidal. Tak gitu. Allahu akbar terus dia i'tidal. Okey, sekarang ni lepas daripada i'tidal. Benda lepas daripada i'tidal nak turun kepada sujud. Kalau tu imam bila turun daripada sujud, dia sunat tak takbir intiqalat? Sunat kan? Allahu akbar. Makmum sunat tak takbir intiqalat? Makmum pun sunat agak kan? Ke kita tak takbir intiqalat ketika kita ikut imam? Tu imam Allahu akbar turun kepada sujud, kita ucap tak Allahu akbar? Ucap. Jadi sebagaimana sunat imam mengucap takbir intiqalat daripada rakaat kepada sujud, begitu juga kita sunat kita ucap takbir intiqalat daripada rakaat kepada sujud, daripada sujud kepada duduk antara dua sujud, bukan daripada rakaat, daripada i'tidal, silap. Daripada i'tidal kepada sujud, daripada sujud duduk antara dua sujud, daripada duduk antara dua sujud kepada sujud yang kedua, daripada sujud yang kedua kepada tasyahud ataupun kepada qiyam. Sunat kita baca takbir intiqalat. Okey,
ketika makmum masbuk tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka dihitung dok rakaat itu bagi dia tidak dihitung. Apabila tidak dihitung, okey, dia bersama dengan imam dalam i'tidal. Apabila tu imam turun kepada sujud, sunat tu imam kata Allahu Akbar. Okey, soalannya, adakah makmum masbuk yang tidak dihitungkan perbuatan dia, hanya perbuatan dia semata-mata mengikut imam, sunat tak dia ucap takbir intiqalat juga? Okey, itu tak soalan dia. Jawapan dia adalah sunat dia takbir intiqalat. Itu maksud. Walau adrakahu fi i'tidali, sekiranya makmum masbuk sempat dengan imam dalam i'tidalnya imam. Dalam i'tidal imam, fama ba'dahu, maka apa yang selepas daripada i'tidal? Benda selepas daripada i'tidal. Daripada i'tidal kepada sujud, daripada sujud kepada antara dua sujud. Tu. Intaqala, berpindahlah ia makmum masbuk bersama dengan imam. Okey, wajib dia kena berpindah bersama dengan imam. Walaupun rakaat tu tidak dikirakan kepada dia, untuk dia, kerana dia mengikut imam. Intaqala ma'ahu mukabbiran, hal keadaan dia mengucap takbir intiqalat. Maksudnya, sunat makmum masbuk mengucap takbir intiqalat untuk dia berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, walaupun rakaat itu tidak dibilang untuk dia, kerana dia sunat dia mengucap takbir kerana mengikut imam. Okey, boleh faham? Kerana mengikut imam. Okey, jelas tak? Jelas tak, Zul? Okey, habis. Wal asahu, dan kaul yang asah, annahu, bahawasanya makmum masbuk yuwafiqu, muwafaqatlah ia makmum masbuk dia akan imam fi tasyahudi wat tasbihat, pada tasyahud dan tasbihat. Okey, tadi perbuatan. Tok imam rakaat dia, tok imam sujud dia pun sujud. Itu perbuatan. Adakah dia saat ni tu kena muwafaqat dengan tok imam pada bacaan ataupun tidak? Pandangan yang asah, kena muwafaqat dengan tok imam pada tasyahud dan tasbihat. Maksud dia sunat, okey, kena sunat makmum masbuk, kata molek. Sunat makmum masbuk membaca tasyahud dan membaca tasbih. Okey, ketika dia sempat dengan tok imam dalam i'tidal, rakaat tu tidak dikirakan untuk dia. Nanti apabila tok imam turun kepada sujud, dia pun Allahu Akbar turun kepada sujud. Tak gitu? Dalam sujud sunat tak dia baca tasbih subhana rabbiyal a'la, sunat. Kerana benda sunat, bukan kerana benda rakaat dia, tapi kerana benda mengikut imam. Bukan kerana rakaat dia, tapi kerana benda mengikut imam. Sama juga, tok imam bangun baca tasyahud akhir, sunat dia baca tasyahud. Sunat dia baca. Kerana benda? Kerana mengikut imam. Tapi kalau you tak baca, batal tak sembahyang? Kalau you tak baca, batal tak sembahyang? Tak, sebab benda? Bukan wajib dia baca. Bukan benda tu? Bukan wajib dia baca. Okey, habis. Wa anna man adrakahu fi sajdatin lam yukabbir lilintiqali ilaiha. Dan pandangan kaul yang asah, anna man, ataf pada annahu sani. Wal asahu, pandangan yang asah bahawasanya man, mereka, yakni makmum. Adrakahu, yang sempatlah ia akan imam fi sajdatin, dalam satu sujud. Lam yukabbir lilintiqali ilaiha. Tidak bertakbir ia untuk berpindah kepadanya, kepada sujud. Faham? Jadi sekarang ni disempat dengan tok imam dalam sujud. Allahu Akbar, tok imam sujud. Okey, daripada qiyam kepada sujud, adakah sunat dia ucap Allahu Akbar? Tak. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas tak? Itu maksud dia, orang makmum masbuk yang sempat dengan imam dalam sujud. Bukan setakat sujud saja. Bahkan sama juga benda-benda yang selepas daripada sujud. Contoh, duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud tsani. Apa lagi? Okey, sama juga daripada qiyam kepada i'tidal. Allahu Akbar. Dia sebab i'tidal dia dah sebut azhar. Sebab i'tidal buat dalam keadaan qiyam kan. Jadi kita Allahu Akbar, tu imam i'tidal. Kita gitu je lah. Ada kita kata Allahu Akbar? Mana ada? Sebab daripada rakaat kepada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan i'tidal kan qiyam. Kita duduk qiyam dah, tak ada benda lah. Sebab tu dia contoh benda sujud. Dan barang yang selepas daripada sujud. Okey, kita
Okey, kita sapa tu imam duduk sujud dah. Kita pun takbir Allahu Akbar. Okey, itu takbiratul ihram. Itu wajib. Sebab rukun sembahyang. Nanti kita nak turun kepada sujud. Adakah sunat kita kata Allahu Akbar? Tak. Tidak sunat. Okey, boleh faham? Kerana kita bukanlah berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Ataupun kita memang berpindah daripada qiyam kepada sujud. Tapi adakah pada asal begitu? Adakah pada asal daripada qiyam kepada sujud ataupun asalnya daripada qiyam kepada rakaat? Qiyam kepada rakaat. Dia sujud ni daripada i'tidal. Okey, boleh faham? Sebab itulah tidak disunatkan kita bertakbir. Tetapi kalau orang tu takbir sekali pun bukanlah batal sembahyang. Cuma dia melakukan perkara yang salah. Dia buat benda yang tak betul dalam sembahyang. Baik. Tu wa anna man adrakahu fi sajdatin lam yukabbir lilintiqali ilaihi. Lilintiqali ilaiha, untuk berpindah kepada dia. Dia kan bukan sujud saja, bukan duduk antara dua sujud sama. Okey, kita sapa tu imam duduk tasyahud akhir dah. Kita Allahu Akbar. Adakah sunat kita kata Allahu Akbar untuk turun duduk tasyahud akhir? Tidak. Jelas. Itu maksud dia. Ini mengikut kaul asah. Dia dua ni beza. Hak saat ni lain, hak saat sebelum ni lain. Hak sebelum ni dia dang dengan untuk imam dalam i'tidal sebagai contoh. Maka rukun hak yang dia akan lakukan bersama dengan imam lepas daripada i'tidal, sunat dia takbiratul ihram. Sunat takbiratul ihram. Sunat dia takbir intiqalat. Jelas tak? Hak ni daripada qiyam kepada rukun tersebut. Itu tak sunat. Jelas? Seterusnya katanya wa idza sallama al-imamu qama al-masbuqu mukabbiran in kana mawdi'a julusi wa illa fala fil asah. Apabila memberi salam oleh imam, assalamualaikum warahmatullah, qama al-masbuq, berdirilah oleh makmum masbuq. Berdiri oleh makmum masbuq. Mukabbiran, hal keadaan masbuq mengucap takbir. Allahu Akbar. In kana mawdi'a julusi, jika adalah duduknya bersama dengan imam tu adalah tempat duduk. Jika adalah duduk dia bersama dengan imam adalah tempat duduk. Maksud dia, imam tasyahud akhir, dia tu adalah tasyahud awal. Okey, boleh faham? Maksudnya dia sempat dengan tu imam pada rakaat yang ketiga. Jadi apabila tu imam duduk tasyahud akhir, bermakna dia dua rakaat. Jadi tempat tasyahud akhir imam tu adalah tempat tasyahud awal dia. Nak lihat? Jadi dia duduk bersama dengan imam dalam tasyahud akhir kerana mengikut imam, sebenarnya ia adalah tempat duduk. Apabila tempat duduk dia, ketika dia nak bangun kepada qiyam untuk menambah rakaat setelah daripada salam imam, sunat dia ucap takbir Allahu Akbar. Wa illa fala fil asah. Dan jika tidak ada duduk dia bersama dengan imam adalah tempat duduk bagi makmum masbuq. Bukan dia duduk bersama dengan imam kerana mengikut imam. Contoh Zuh, disempak dengan imam pada rakaat yang kedua. Okey, jadi bermakna imam duduk tasyahud akhir, dia baru duduk rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga duduk tasyahud, tidak ada. Tidak gitu. Jadi duduk dia bersama dengan imam bukan pada tempat tasyahud dia. Nanti apabila tu imam bagi salam, baik, tidak sunat dia mengucap takbir untuk bangkit kepada qiyam. Tu dia. Faham lagi? Ni kena ingat ni. Berkait dengan ucapan takbir yang disunatkan kepada makmum masbuq. Sebab ramai di kalangan kita yang jadi masbuq. Dia kadang-kadang semakin belajar semakin masbuq, semakin belajar semakin masbuq. Kan Azul? Semakin belajar. Dulu dah belajar kitab Minhajul Talibin awal mah. Lepas belajar kok masbuq pula ujian orang semakin banyak belajar. Baik. Seterusnya katanya babu salatil musafir, bab pada menyatakan sembahyang musafir. Orang musafir adalah orang yang keluar daripada kampung halaman dia. Keluar daripada tempat tinggal dia. Apabila dia keluar daripada tempat tinggal dia, dia orang musafir. Okey, dia orang musafir. Apabila dia orang musafir, maka di sana ada kelonggaran-kelonggaran yang diberi oleh syarak kepada dia. Kerana orang yang bermusafir ini, dia menanggung kesusahan. Maka ada kelonggaran
yang diberi oleh syarak kepada dia. Okey. Di sana as-safaru qit'atun minal azab. Ana lupa dah siapa yang meriwayat hadis ni, tapi ana ingat dan starter hadis ni kena cek balik sahih ataupun tidak. As-safaru qit'atun minal azab. Permusafiran itu adalah sepotong daripada azab, daripada kesusahan. Jadi oleh kerana musafir ni ataupun bermusafir, dia musafir sebenarnya merujuk kepada orang. Musafir orang yang bermusafir. Safar baru mana bermusafir. Jadi oleh kerana bermusafir ni adalah sepotong ataupun satu juzuk daripada kesusahan, maka syarak bagi beberapa rukhsah, beberapa kelonggaran kepada orang yang bermusafir, antaranya adalah dapat keringanan dalam melaksanakan ibadat sembahyang. Yang dimaksud dengan sembahyang musafir adalah sembahyang jamak yang diharuskan kepada orang yang bermusafir dan sembahyang qasar yang diharuskan kepada orang yang bermusafir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya innama tuqsaru rubaiyatun muaddatun fi as-safar at-tawil al-mubah la fa'itatul hadar. Ke kita baca dah Baca dah ke? Okey. Katanya innama tuqsaru, sesungguhnya diqasarkan. Asal makna qasrun dipendekkan ataupun asal makna qasrus salah, pendekkan sembahyang. Di dalam masalah sembahyang musafir kita bincang berapa perkara? 2. Yang pertamanya jamak, yang keduanya qasar. Pengarang kita nak bincang berkenaan dengan qasar. Nak bincang dengan berkenaan dengan qasar. Qasrus salah makna memendekkan sembahyang. Sembahyang 4 buat 2. Manakala jam'us salatain, kita mengumpulkan 2 sembahyang buat dalam satu waktu. Okey, jadi kita kena bezakan di antara qasar dan jamak. Dia qasar satu bab, jamak satu bab yang lain. Dia ada sebahagian daripada masyarakat kita yang mana dia tidak dapat membezakan perbezaan di antara jamak dengan qasar. Sebenarnya jamak lain, qasar lain. Hak tu kita kena faham. Jamak lain, qasar lain. Jamak lain, qasar lain. Hak tu kita kena faham tu. Baik. As-safaru qit'atun minal azab. Permusafiran adalah sepotong daripada azab adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Okey, jadi hadis itu adalah hadis sahih yang kita cerita saat ni. Ana baru tengok saat ni. Baik. Okey, qasar lain, jamak lain Qasar lain, jamak lain. Jadi pengarang kita nak bincang berkenaan dengan qasar dulu. Innama tuqsaru rubaiyatun. Dia qasarkan sembahyang rubai, sembahyang yang dinisbahkan kepada 4 rakaat. Rubaiyah maksudnya mana? As-salatu al-mansubatu ila ar-ruba'. Ila mana? Ila ar-ruba'. Maksudnya ila al-arba'ah. Sembahyang yang dinisbahkan kepada 4 rakaat. Jadi hak yang boleh qasar, yang boleh qasar sembahyang adalah yang pertamanya sembahyang zuhur, yang keduanya sembahyang asar, yang ketiganya sembahyang isyak. Kerana sembahyang 4 rakaat adalah zuhur, asar dan isyak. Jadi bermakna sembahyang subuh boleh tak nak qasar? Tidak boleh. Sembahyang maghrib boleh tak nak qasar? Tidak boleh. Sembahyang rubaiyatun muaddatun, yang ditunaikan. Bermakna sembahyang maqdiyah, sembahyang yang dia qada tidak boleh nak qasar. Sembahyang tunai. Tetapi kadang-kadang sembahyang yang qada pun boleh qasar apabila cukup syarat dia. Okey, boleh faham? Sembahyang rubaiyah muaddah yang ditunaikan fi safar, di dalam perjalanan. Tidak boleh qasar sembahyang bagi orang duduk kampung. Tak boleh. Ijma' ulama, dengan boleh. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan qasar hanya khusus kepada orang yang bermusafir. Qasar hanya khusus kepada orang yang bermusafir. Ni ijma' ulama. Antara ulama yang menyebut bahawasanya rukhsah qasar
dikhususkan kepada orang bermusafir ataupun dikhususkan kerana safar, di antara ulama yang menyebut ijma' adalah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okey, tapi bukan mazhab Syafi'i lah, cuma kita khabar dia menyebut ijma'. Dan memang tidak ada khilaf dalam masalah ni. Qasar hanya dikhususkan kepada orang yang bermusafir. Baik. Innama tuqsaru ruba'iyatun muaddatun fis safar. Dalam permusafiran mana? Al-tawil, yang panjang, yang jauh. Jadi, kalau permusafiran tu dekat, maka tidak boleh qasar sembahyang. Permusafiran, syarat mesti permusafiran yang jauh. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan tidak disyaratkan jauh, asal kata perjalanan, asal kata dia bermusafir, boleh dia qasar sembahyang. Tapi pandangan tu adalah pandangan segelintir, bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sembahyang yang boleh kita qasar adalah sembahyang yang dilakukan di dalam safar, perjalanan yang jauh, yang panjang. Jadi maksud dengan jauh di sini adalah yang cukup 2 marhalah, lebih kurang dalam 82 km. Kalau capai 82 km, maka boleh. Dah kita hari ni boleh tak jamak qasar tu? Boleh tak qasar ni? Boleh. Tapi saat ni qasar tak tu? Anda tak qasar sebab anda ikut imam. Faham? Anda buat dengan tamam. Kita boleh qasar lah. Kerana benda? Sebab kita perjalanan kita jauh hari ni. Daripada ke Masjid sampai ke Kuala Terengganu. Nampak kan? Baik. Safar at-tawil bermakna safar al-qasir tak boleh. Perbezaan ataupun ukuran panjang dengan pendek ataupun jauh dengan dekat, safar adalah tak sampai 2 marhalah, tak sampai 82 km, maka dikirakan qasir. Kalau sampai dikirakan tawil. Okey, boleh faham? Andai kata orang tu bermusafir ataupun ingin bermusafir kepada, dengar baik, seorang tu ingin bermusafir kepada suatu tempat. Yang mana tempat tu ada 2 jalan untuk sampai kepada tempat tersebut. Satu jalan tidak cukup 2 marhalah. Satu jalan 70 km je. Jalan yang kedua 130 km. Okey. Jelas tak? Jelas tak? So, tiba-tiba dia memilih jalan 130 km untuk qasar sembahyang. Dan dia tidak lalu jalan 70 km sebab dia nak qasar sembahyang. Okey, soalannya boleh tak dia nak qasar sembahyang? Ketika destinasi yang dia nak pergi saat itu ada 2 jalan, ada 2 jalan, ada satu jalan tidak cukup 2 marhalah dan jalan yang kedua cukup 2 marhalah. Tiba-tiba dia pilih jalan yang cukup 2 marhalah untuk qasar sembahyang. Soalannya boleh tak dia qasar sembahyang? Jawapannya adalah tidak boleh. Kerana dia telah sengaja melakukan perkara yang tidak berfaedah. Dia menyusahkan di lalu jalan jauh semata-mata untuk qasar sembahyang, hak tu tidak dibolehkan. Sedangkan ada jalan dekat. Faham? Melainkan apabila ada hajat tujuan tertentu, sebab itulah di lalu jalan jauh. Lalu jalan ni sebab traffic light tak ada, kurang. Tapi jauh sikit. Tapi laju sikit. Faham? Ni traffic light banyak, dekat tapi banyak tak traffic light. Okey. Lambat sikit. Dia pun ambil jalan jauh. Ketika tu boleh kerana ada hajat. Ketika tu boleh dia qasar sembahyang kerana ada hajat. Safar at-tawil al-mubah yang diharuskan. Maksudnya kalaulah perjalanan itu perjalanan yang haram, maka tidak boleh. Dia perkataan al-mubah lawang dia haram. Jangan perjalanan haram. Perjalanan haram lagu mana perjalanan haram? Perjalanan yang dilakukan itu adalah kerana tujuan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Tujuan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Tujuan nak baloh. Tujuan nak pergi baloh. Nak pergi kata orang. Isap ladah. Nak pergi cari benda nak pergi berzina. Sebagai contoh nak masuk gelap malang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dia duduk Terengganu. Dia pergi ke Lumpur. Apa nak pergi ke Lumpur? Nak pergi masuk kelab malang di Lumpur. Dah Kuatang ada kat orang apa dah pergi Kuatang. Oh Kuatang takut orang kenal ramai. Lumpur tak ada orang kenal mana. Jatuh standard ke. Kalau jumpa orang kenal. Okay, itu tak boleh. Itu perjalanan tersebut adalah perjalanan haram. Apabila perjalanan haram, maka dia tidak boleh qasar sembahyang dalam perjalanan tersebut. Kerana qasar sembahyang adalah rukhsah.
keizinan yang diberikan oleh syarak. Tiba-tiba seorang itu bermusafir kerana ingin melakukan perkara maksiat, maka rukhsah syarak tidak boleh dicapai dengan maksiat. Jadi, dan perkataan al-mubah ni dia masuk permusafiran yang harus, permusafiran yang wajib, permusafiran sunat dan permusafiran makruh. Maksudnya, walaupun permusafiran itu makruh, masih lagi boleh dia jamak qasar kerana dia bukanlah permusafiran yang haram. La faitatul hadar. Tidaklah, tidak boleh dia qasarkan sembahyang tu. La tuqsaru faitatul hadar, sembahyang yang luput ketika berada di kampung. Hadar ni ketika dia bermukim lah. Jadi dia lepas daripada sembahyang zuhur dia tidur tu. Tidur-tidur, bangun-bangun, lepas daripada maghrib dah. Jadi sembahyang sembahyang dah. Dah. Lepas maghrib dia pun tak nak musafir. Dia tak apalah tinggal sembahyang kerana tertidur, dimaafkan. Cuma wajib qada, cuma tidak wajib qada dengan segera. Okey. Lepas tu dia pun pergi musafir. Tengah dalam perjalanan, dia pun sembahyang berhenti nak sembahyang maghrib dengan isyak ni. Lepas tu nak qada retek asar yang dia tinggal ni. Boleh tak dia nak qada asar tersebut dengan qasar? Tidak boleh. Sebab benda alasan dia. Kerana benda tak boleh. Sebab solat tu adalah faitatul hadar. Sembahyang yang terluput ketika dia berada di kampung ataupun ketika dia berada pada tempat bermukim. Tapi katanya walau qada faitatas safar, sekiranya qadalah ia akan faitatas safar, sembahyang yang luput di dalam permusafiran. Dia naik bah. Dia naik bah tu. Naik bah. Lepas tu dia naik bah sebelum daripada maghrib. Sebelum daripada maghrib. Lepas tu masuk maghrib, dia babah berhenti, bukan nak berhenti. Lepas daripada viral baru ni, berhenti habis dia babah sebagai contoh. Sebelum ni, ada setengah-setengah dia babah tu, memang payah sikit nak berhenti buat semayang, memang dia babah tak semayang. Tak semayang, dia payah sikit nak berhenti. Sebelum daripada ni, apabila ada isu baru ni, sebagai contoh, lambat bunyi waktu semayang, berhenti lalu dah. Takut orang viral pula. Okey. Jadi, berhenti. Tapi kawan ni, yang duduk atas bah tidur senyap. Tidur mampu tunggu. Tidur. Sebab ferah. Bola kalah baru ni. Jadi, tidur sungguh. Baik. Jadi, tidur. Bangun. Subuh. Maghrib tak tahu mana, isyak tak tahu mana. Sebagai contoh. Okey, faham tak tu? Subuh esok siapa dah? Tempat akhir dia nak pergi. Tapi dia masih lagi dikirakan bermusafir sebab dia nak pergi di tempat tersebut hanya 2 malam je ke, 3 malam ke. Okey je lah. Jadi dia kena qada lah maghrib dengan isyak. Okey, maghrib tak apalah, tak boleh qasar. Buat 3 rakaat. Soalannya isyak saat itu boleh tak dia nak qada dengan qasar? Gitu. Tu walau qada faitatas safar. Sekiranya qada lah ia sembahyang yang luput ketika bermusafir. Fal azharu, mengikut kaul al-azhar, qasruhu fis safar dun al-hadar. Qasarnya al-musafir ataupun seorang, qasarnya sembahyang tersebut, qasarnya seorang akan sembahyang tersebut fis safar pada ketika bermusafir dun al-hadar, tidak pada ketika berada di kampung. Maksudnya boleh nak qasar sembahyang yang qada dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, sembahyang tu luput ketika bermusafir. Syarat yang kedua, diqada ketika bermusafir. Okey, boleh faham? Adapun kalau sembahyang tu luput ketika bermusafir, tiba-tiba dia nak qada ketika dia sampai kampung, maka mesti dia kena buat tamam. Tidak boleh buat qasar. Boleh? Yang keduanya, kalaulah sembahyang tu luput kampung, dia nak qada ketika bermusafir, tidak boleh qada secara qasar, bahkan kena qada secara tamam. Dia qasar ataupun qasrun, lawang dia adalah tamam. Tamam maksudnya tamam, sembahyang dengan sempurna. Okay, habis.
Katanya وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوَّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَزَةُ سُورِهَا. Dan barang siapa yang bermusafir lah, ia min baldah daripada satu daerah ataupun satu kawasan. Dia baldah ni bukan makna negeri. Negeri yang kita faham, negeri Terengganu, negeri Pahang, bukan begitu. Baldah ni. Baldah ni kampung besar. Kita ada qaryah kampung kecil, kita ada baldah kampung besar. Okay, boleh faham? Kita ada satu penempatan kampung besar yang mana penghuni dia, penduduk dia ramai. Okey, kita ada penempatan yang ramai penduduk dia. Ada penempatan yang dalam bahagian dalam kampung tu, yang darat-darat ataupun qaryah sebagai contoh. Sesiapa yang bermusafir daripada satu kawasan, fa awwalu safari, maka permusafiran ni adalah mujawazatu suriha, melepasi surnya. Apa makna sur? Sur ni benda kota dia. Dulu, okey, ni satu kampung, maka dia pun akan buat kota untuk mengelilingi kampung tersebut. Faham? Biasa tengok tak cerita Cina tu? Biasa tengok cerita Cina. Cerita Cina, tengok tak? Dia perang-perang tu, dia pun tutup pintu kota dia kan? Penempatan duduk dalam tu orang kan? Biasa tengok? Oh. Macam Cina dah muka. Ya? Peminat cerita Cina rupanya. Baik. Jadi apabila orang tu duduk dalam kota, jadi di luar kota saat itu bukanlah tempat kediaman dia. Bukanlah tempat kawasan dia tinggal. Maka sebab itulah permulaan permusafiran dia adalah apabila keluar daripada tempat ataupun keluar daripada benda kota. Keluar kota, maka dikirakan dia saat itu keluar dah daripada kampung dia. Maka di situlah permulaan musafir dia. Maksud dia nak cerita lagu ni. Dia nak ceritakan qasar sembahyang diharuskan diberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir. Okey. Jadi bermakna selama mana munduk kampung, munduk dia qasar sembahyang. Sebab bukan orang yang bermusafir. Bercanggah. Boleh ya qasar sembahyang sebab kita nak musafir. Nak dah buat lagi tak boleh. Qasar sembahyang bukan untuk orang yang nak bermusafir, tapi untuk orang yang bermusafir. Jadi Allah Ta'ala kabar dalam Quran, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Apabila kamu bermusafir, berjalan pada muka bumi, apabila kamu bermusafir, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, maka tidak mengapa kamu mengkosarkan sembahyang. Baik. Jadi permulaan safar dia adalah kena melepasi benda kota dia. Kadang-kadang di belakang kota ataupun di belakang kota saat itu ada pula perumahan. Okey, asalnya orang dibuat satu kota besar mengelilingi satu kampung, penempatan dalam. Tapi lama kelamaan kau ramai orang dalam tu, maka orang pun buat rumah di belakang kota. Okay, boleh faham tak? Ni cara dulu di belakang kota. Maksudnya kota, belakang pun ada, ia nak besar kampung dah, tapi tembok tu biar lock gitu je lah. Jadi apabila ada binaan di sebab belakang kota, jadi bermakna binaan tersebut adalah penempatan baru yang bersambung dengan penempatan yang berada dalam kota. Okey, boleh faham? Adakah orang yang duduk dalam kota saat itu, permulaan permusafiran dia mesti melepasi kota ataupun mesti melepasi binaan yang ada di belakang kota? Jelas tak? Jelas tak tu? Katanya fa'in kana wara'ahu imaratun. Jika ada di belakangnya, belakang kota, ada imarah. Ada benda? Imarah lah. Bangunan-bangunan, sebagai contoh. Kediaman-kediaman. Ushturita mujawazatuha. Disyaratkan, kena mujawazatuha. Kena, bukan mujawarah, mujawazatuha. Disyaratkan melepasinya fil asah, mengikut kaul yang asah. Baik. Mesti kena kira lepas daripada tu, barulah dikirakan permulaan permusafiran ni. Okey. Katanya qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahhu la yushtarat. Kaul yang asah tidak disyaratkan. Sebab kota tu adalah pemisah kepada dua penempatan tersebut. Kita boleh faham? Itu mengikut apa yang ditarjih oleh Imam
Nawawi. Imam Rafi'i kata tak, kena lepas belaka. Tak, Imam Nawawi kata tak lepas pun tak apa. Okey, boleh faham? Jelas tak, Zul? Okey, habis. Tapi kat kita ada tak kata-kata gini Tak ada. Kat kita tak ada kata. Kat kita tak ada. Cuma kota-kota tu kita guna lah ni dalam kota. Dalam kota tu rasanya rasanya di Masjid Putih tu dia ada istana lama. Ana lupa dah istana lama. Ayah Hana dulu dia kerja di istana masa dia muda-muda dulu. Jadi orang-orang tua hak dulu hak kerja di istana dulu. Kamar kena ayah Hana, betul ada seorang tu hak kerja istana, dia duduk sana. Jadi ada pernah telefon Ana, dia nak buat perjumpaan dengan orang-orang yang pernah kerja istana dulu. Baik. Termasuklah ayah Hana. Sebab ayah Hana adalah anak akak wajiran Ana, lupa kot ya ayah Hana cerita. Jadi kata mari dalam kota. Dia ayat gitu kan, mari dalam kota. Ada kata dalam kota mana pula kota. Dia kata ni dalam kota. Dia ayat gitu. Baik. Katanya wallahu a'lam. Dan kalau tak ada kota je, tadi hak yang ada kota dia tak ada kota. Lah ni ada kota tak? Bukan helikopter. Helikopter lain. Fa illam yakun surun. Maka jika tidak ada kota, ke tidak pagar. Kita cakap pagar lah. Fa awwaluhu mujawazatul umran. Maka permulaannya adalah apabila melepasi umran. Umran ni maksudnya binaan. Kan kita apabila satu penempatan dia ada rumah. Okey. Jadi melepasi kawasan penempatan, lepas je habis dah. Jadi maksudnya melepasi kawasan penempatan, maka dikirakan permulaan permusafiran dia. Okay, boleh faham? Dia umrah ni binaan hak yang masih lagi tertegak lah. Itu makna umrah. Lal kharab. Tapi tidaklah runtuhan. Tidak runtuhan maksudnya tidak disyaratkan melepasi runtuhan. Kadang-kadang memanglah penempatan tu, tapi hujung-hujung tu dah ada rumah, tapi orang rombok belaka dah. Orang duduk sini pula. Hak tu tak kira dah. Maksudnya kawasan hak yang ada perumahan. Okay, boleh faham kan? Baik. Katanya wal basatin dan kebun-kebun. Kan biasanya penempatan sini. Biasanya kebun-kebun ladang-ladang kat mana? Tepi. Tidak gitu. Adakah disyaratkan kena lepas kebun-kebun? Tak, tidak disyaratkan. Baik, tidak disyaratkan. Sebab kebun ni orang duduk situ. Faham? Orang tidak menetap di situ. Kebun orang tidak menetap di situ. Dia kira tempat kita ni adalah tempat kita menetap. Wal qaryatu ka baldah, dan qaryah kampung kecil adalah seperti baldah, seperti kampung besar. Maksudnya sama jugalah. Baik. Kita ni ada kampung-kampung kan. Okay, kalau kita duduk di mana? Kita semaya dengan Ijneh ni, walaupun dua nama yang berbeza, tapi sebenarnya kira satu kampung. Okay, kita keluar daripada kampung semaya. Keluar daripada kampung semaya kira permulaan permusafiran kita. Baik. Dia gini, dia qaryah, ia seperti baldah. Baldah ni macam nak kampung besar. Okey, kampung besar, mana qaryah adalah kampung kecil. Jadi kalau kita contoh, kalau kita duduk di masjid tu, kita duduk benda ni semaya, patut Ijneh. Semaya dan Ijneh ni dipanggil dua kampung. Tetapi oleh kerana bertepek kan, maka dikirakan seperti satu kampung. Okey. Wa awwalu safari sakinil khiyam mujawazatul hillah. Dan permulaan permusafiran orang yang mendiami sakini, orang yang tinggal al-khiyam di kemah-kemah. Dia tak tinggal kampung, dia tinggal di kemah-kemah. Ada juga orang yang berpindah gandah. Okay, dia tinggal sini, lepas tu dia tinggal sini, dia buat kemah-kemah gitu je. Dah kalau dia dah bermusafir, kira mana dia? Raya tak ada kampung hak tetap ni. Adalah mujawazatul hillah. Mesti kena melepasi hillah. Hillah ni adalah
rumah-rumah hak yang mana dah kira rumah saat ni tu setepak dia buat banyak rumah setepak ataupun dia buat situ dah kira dah. Yang mana biasanya penghuni dia akan berkumpul di dalam rumah tersebut untuk buat majlis-majlis tertentu. Okey. Sebagai contoh dia ada kemah ni, lepas tu dia ada buat satu kawasan-kawasan yang luar sikit tempat daripada yang duduk tu tepi tu, kawasan-kawasan yang boleh dia kumpul ramai-ramai. Okey, kena faham benda tu lah. Okey, boleh faham kan? Okey, ni kemah. Okey, penempatan pok dia. Okey, boleh faham. Kalau kita learn ni, kita kata pelarian. Pelarian kan dia ada kawasan-kawasan yang mereka duduk kan. Banyak buat. Lepas tu kawasan hujung-hujung tu dia adalah buat tempat-tempat untuk wakaf-wakaf untuk dia lepok pun sekali kan. Untuk dia buat. Okey, kena lepas belakang kawasan tu. Lepas je kawasan tu, kira permulaan permusafiran dia. Sebab dia keluar dah daripada kawasan penempatan. Wa idza raja'a, apabila kembali daripada bermusafir. Intaha safaru, habislah permusafirannya. Putus dah permusafirannya bibulughi, dengan sampainya ma syurita mujawazatuhu bertidak. Apa yang disyaratkan melepasinya pada mula-mula. Sampai je kota tu, masuk je kota, putus safar. Walaupun dah sampai rumah lagi. Okey, boleh faham? Habis. Seterusnya kata walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in in qata'a safaruhu biwusul. Wala yuhsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi 'ala as-sahih. Sekiranya berniatlah ia seorang akan bermukim 4 hari di satu tempat, terputuslah safarnya dengan sampainya di tempat tersebut. Apabila dia nak pergi di satu tempat, dia kosak nak duduk di tempat tersebut 4 hari ke atas. Siapa je di tempat tu, berarti molek. Siapa je di tempat tu, putus dah safar dia. Ni gambar orang nak faham. Sebab ni gambar orang nak faham. Ada orang, dia kata gua ni, kita nak pergi di satu tempat. Nak pergi, katakanlah kita nak pergi di mana? Kita daripada Terengganu ni. Nak pergi mana? Kita kata nak pergi Cukah. Ataupun kita kata nak pergi di Binjai. Okey, nak pergi Binjai. Nak pergi Binjai. Dan nak berapa hari Binjai? Seminggu nak duduk. Lepas tu cukup seminggu nak balik awak ni mula. Okey, nak duduk seminggu. Lebih daripada 4 hari. 4 hari ke atas dah. Dia sampai Binjai, dia semayang dulu jamak kosong selama 4 hari. Dia jamak kosong selama 4 hari semayang di Binjai. Lepas tu barulah dia semayang tamam, semayang macam biasa. Hak tu salah, hak tu tak betul. Hak tu salah hak tu. Hak tu tak betul. Jadi kalau hak yang dia buat dah sebelum daripada ni, wajib dia kena qada sembahyang semula. Kalau sembahyang qasar lah. Kalau jamak, kalau sembahyang jamak tu tak ada masalah lah. Masalah jamak. Masalah jamak masih lagi ada ruang boleh jamak kerana selain daripada safar. Okey, boleh faham kan? Jadi salah apabila sampai sana tidak boleh dah qasar sembahyang. Sebab dia niat untuk bermukim di situ 4 hari ke atas. Apabila dia berniat untuk bermukim di satu destinasi 4 hari ke atas, sampai saja di situ putus dah safar dia. Apabila putus safar, maka dia tidak boleh dah mengambil rukhsah qasar. Kerana qasar hanya dikhususkan kepada orang yang bermusafir. Apabila putus safar dia, maka tidak lagi dinamakan dia sebagai orang bermusafir. Itu kena ingat. Mana-mana orang yang pernah buat sebelum ni gitu, wajib dia kena qada balik sembahyang dia. Sebab la ibrata bi-dhannil bayyin khat'uhu. Tidak boleh dikira dengan la ibrata bi-dhannil bayyin khata'uhu. Tidak boleh dikira dengan dhann yang nyata tersalah. Zan, sangkaan dia kata boleh qasar, tapi ternyata salah sangkaan dia tersebut, maka tidak dikira zan tersebut, maka kena ambil hakikat dia lagu mana, maka sembahyang dia tidak sah, wajib dia kena ulang balik. Wajib kena qada balik sembahyang tersebut. Okey, habis. Seterusnya kata wala yuhsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi 'ala as-sahih. Dan tidak dihitungkan daripada 4 hari, 2 hari sampai dan 2 hari keluar. 2 hari sampai dan keluar. Okey, hari sampai tak kira, hari keluar tak kira. Jadi kalau campur jadi 6 hari. Faham tak lagi? Ada sahih.
Baik. Walau aqama bi baladin bi niyyatin an yarhala idza hasalat hajatun. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tengok soalan pula. Kalau sekiranya ada kita akan jawab sekadar sempat. Wallahu a'lam. Kita ada soalan, Ustaz. Ada beberapa soalan. Boleh. Jadi soalan yang pertama daripada Fazrul Hakim. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak solat qasar ketika masih berada di kampung tapi dia memang niat nak musafir ketika itu? Boleh tak solat qasar ketika masih berada di kampung tapi dia memang niat nak musafir? Okey. Kita kena faham qasar ni adalah rukhsah. Kelonggaran, keizinan yang diberikan oleh syarak kepada siapa? Kepada musafir, kepada orang yang bermusafir. Bilakah dikatakan orang itu bermusafir? Apabila dia keluar daripada kampung. Ketika dia berada di kampung tidak dinamakan dia orang bermusafir. Okey. Orang yang nak bermusafir, dia belum lagi bermusafir, dia tidak dinamakan bermusafir. Macam mana dia tidak dinamakan bermusafir lagi walaupun dia nak bermusafir, dia belum lagi dinamakan orang bermusafir, tiba-tiba dia ambil rukhsah yang diberikan kepada orang musafir. Jadi dia ambil bukan hak dia. Okey, itu dia ambil hak orang lain. Dia tidak ambil hak dia. Dia maksudnya dia bukan ambil hak dia. Orang bermusafir tidak dinamakan dia sebagai orang bermusafir melainkan apabila dia keluar daripada kampung. Maka tidak sah. Tidak sah orang yang nak bermusafir sebelum daripada keluar kampung dia tiba-tiba dia sembahyang qasar. Tidak sah sembahyang qasar. Wajib dia kena ubah balik. Soalan kedua daripada Fainur Mufakirin. Musafir tujuan tengok bola, Ustaz. Tengok bola sepak. Okey, musafir tujuan tengok bola. Hukum tengok bola pada asalnya adalah harus. Boleh. Melainkan kalau tujuan untuk melakukan maksiat. Okey. Kalau nak pergi tengok bola nak membalah orang. Tengok bola kat gini nyanyi orang. Memang tujuan nak hina orang. Orang kalah kat gini siap. Okey, itu tujuan dia. Tujuan dia nak cari badah ataupun tujuan dia nak judi. Sebab main bola ni kita jangan anggap manusia sama. Di sana ada orang yang ni sampai kepada pengetahuan ana bahawasanya dan orang-orang yang kabur kanan ni adalah orang yang pernah terlibat. Dan sekarang ni setengah daripadanya insaf. Yang mana biasanya dalam tengok bola ni ada perjudian yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mu ambil tim ni, aku pilih tim ni. Lepas tu ada taruhan. Baik. Ustaz-ustaz dah buat lah. Kita kata ada. Jadi orang tu dia nak pergi tengok bola adalah tujuan untuk pertaruhan tersebut sebagai contoh. Maka permusafiran itu adalah permusafiran yang haram. Tidak boleh dia qasar sembahyang. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya daripada Ustaz Imam Lara. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, dua soalan dua tajuk. Satu, saya dari Cukai ke Mamang di Kuala Terengganu sampai hak petang dan akan tolak balik semula Cukai hari Khamis malam, Jumaat. Ada orang kata sampai Terengganu saya tak boleh jamak dah sebab nak keluar malam tu masuk hari keempat dah. Kalau keluar siang tak apa. Betul ke? Soalan pertama. Kita nak soalan kedua lah Ustaz. Nanti gini, soalan pertama anda baca semula, anda jawab mula. Anda jawab mula, anda tengok semula dulu InsyaAllah. Soalan Sebab ada orang tanya sebelum ni, anda dah ingat nak kaji, dah ingat nak tengok. Soalan yang kedua insyaAllah. Tengok soalan yang kedua pula. Soalan kedua, saya kebiasaan was-was bila solat sebab ada rasa makanan dalam mulut. Padahal saya kumur-kumur dah, tapi ada juga rasa dari celah-celah gigi. Yang kalau perhati molek memang susah nak hilang sisa-sisa haluh walaupun gosok gigi melainkan dengan guna floss gigi baru hilang. Macam mana nak buat Ustaz? Kalau nak floss semua sebelum solat susah juga. Jadi was-was ni tak apa, dimaafkan lah. Jadi kalau rasa-rasa gitu dimaafkan. Kalau dia tidak yakin tak ada masalah. Kalau tak yakin tak ada masalah. Bagi orang was-was ni dia sebenarnya kadang-kadang tak ada benda pun. Wallahu a'lam. Jadi itu sajalah soalan untuk malam ni. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz dan kepada sahabat-sahabat semua yang hadir pada malam ni
Dan saya memohon banyak kemaafan jika ada salah silap. Semoga apa yang kita buat pada malam ni dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Jadi insya-Allah dakwah kita akan berlangsung pula minggu depan hari Isnin dengan Selasa. InsyaAllah. Jadi pada sahabat-sahabat boleh tanda hari kita tu. Jadi untuk seterusnya marilah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.